به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم بك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan 14 Ogos 2023. Pengajian kita pukul 10 malam iaitu Tahsin Al-Quran. Oleh kerana hari ini 14 hari bulan 8, maka saya rasa pada malam ni saja kita muzakarahkan, kita tengok tajwid Al-Quran daripada awal juzuk 14. Okey, saya telah kongsikan dekat skrin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Rafi'ah, masya-Allah ibu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah ni, kira siapa yang dah pernah belajar ulang kajilah. Siapa dah pernah belajar ini kira ulang kaji. Siapa yang dah lama belajar dah lupa, kira kita belajar baliklah insya-Allah ya. Jadi saya baca dan kita akan bincangkan, kita akan ulang kaji hukum tajwid dia insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok hukum pada Alif Lam Ra. Okey, Alif Lam Ra di situ secara totalnya ada 10 harakat. Secara total pada kalimah Alif Lam Ra ada 10 harakat. Macam mana tu? Okey, Alif. Alif itu ada dua suku kata, Alif. Dan dikira Alif ni kira macam dua harakat. Alif, kira macam dua harakat. Alif itu dah dua harakat, Alif. Lam, macam mana kita eja lam? Ejaan dia lam, alif, mim. Lam, alif, mim. Di antara lam dengan mim ada huruf mad, iaitu huruf alif. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita jumpa huruf-huruf di permulaan surah begini, kita panggil dia huruf muqatta'ah, huruf yang tersendiri, huruf yang terputus. Okey, huruf yang terasing. Jadi contoh macam huruf lam, ejaan asalnya lam, alif, mim. Ada huruf mad di tengah-tengah di antara lam dengan mim. Maka di sini kita baca dia secara 6 harkat. Kita baca 6 harkat. Namanya, apa nama hukumnya ibu? Lam. Apa nama hukum dia? Siapa boleh kongsikan kepada lam? Hukumnya apa? Mad. Mad apa tu? Mad lazim harfi. Dia mad lazim. Bacaan panjang yang lazim. Mesti baca panjang. Pada lam tu mesti baca panjang. Waalaikumsalam Ibu Baharia. Mesti baca panjang. Lazim harfi. Dan dia secara huruf. Dia secara huruf. Okey. Dan dia mukhaffaf ya, ringan saja. Alif lam lam itu ya. Ra, lam kita baca 6 harakat, ra dibaca 2 harakat. Ra kita bacanya 2 harakat. Kalau ikut bacaan 2 harakat saja ra. Tapi kalau kita eja,
Kalau secara tulisan ejaan dia ra'un, ra alif hamzah. Ra ada 3 huruf, ra alif hamzah. Tetapi huruf ra adalah di antara huruf yang bila kita baca dia jadi 2 harakat saja. Ra. Maka secara total pada alif lam ra 10 harakat. 2 harakat pada alif. Alif itu 2 harakat. Lam 6 harakat. Ra 2 harakat. Alif lam ra. Jelas Ibu Ayah ya? Okey. Jadi lam itu apa nama hukum lam tadi? Mad lazim harfi. Waalaikumsalam Ibu Bahari. Okey. Seterusnya tilka ayatul kitabi. Kita tengok pada ayat. Tengok pada apa nama hukumnya Ibu Ayah? Hukumnya adalah mad badal. Mad badal. Mad maksudnya bacaan panjang, badal maksudnya ganti. Apa yang kita ganti di sini? Bermakna ada asal kalimah yang kita gantikan asal tersebut menjadi mad, bunyi mad. Asalnya ayatu asalnya adalah ayatu. Asalnya adalah hamzah pertama, yang kedua pun hamzah. Dalam kita tengok sekarang yang kedua adalah alif. Alif itu sebenarnya setelah berlakunya badal. Badal maknanya ganti. Asalnya bukan alif, asalnya adalah hamzah. Asalnya adalah hamzah. Jadi asal bacaan dia bukan asalnya asalnya ayatu. Ayatu. Tetapi hamzah kedua itu dibadal. Badal maknanya diganti. Diganti kepada huruf alif, huruf mad alif untuk sesuaikan dengan hamzah sebelumnya yang berbaris atas. Kalau hamzah sebelumnya baris bawah, diganti dibadalkan pada ya. Kalau hamzah sebelumnya baris depan, dibadalkan daripada waw. Sekarang ni hamzah sebelum hamzah kedua yang digantikan pada alif tu adalah hamzah berbaris atas. Maka ditukarkan hamzah kedua yang mati itu kepada alif. Tukar itu dipanggil badal. Bila badal tukar pada alif, maka datanglah mad. Itu kita panggil mad badal. Okey. Mad badal. Mad badal. Ya mad asli. Mad asli. Okey. Tul kitabi. Tul kitabi alif lam alif lam qamariyah. Kalau kita sebut alif lam, kita sebut alif lam qamariyah. Kalau kita sebut izhar, namanya izhar qamari. Izhar qamari. Okey. Cuma kita belajar dulu kat sekolah disebut alif lam. Kalau alif lam macam ni, al-kitab, alif lam qamariyah. Jelas ya? Okey. Kita, ta itu mad asli. Saya lupa nak terangkan. Kenapa dipanggil mad asli Ibu Ayah? Kerana memang asal pada mad itu, dikira 2 harakat. Cuba dengar dan tengok saya baca. Kalau saya sebut ta, saya sebut ta. Ibu-ibu ayah dengar tak bunyi panjang kat situ? Ta, ta. Ataupun da. Dengar tak bunyi panjang? Dengar tak bacaan panjang pada yang saya sebut tadi? Ba, da, contoh. Ta. Dengar tak bacaan saya tu panjang ke? Ada tak bunyi panjang kat situ? Tolong komen ibu ayah, saya tunggu. Tak ada kan Ibu Sofia? Tak ada kan? Jadi secara asalnya ibu ayah dengar saya baca ni ada tak mat? Ada tak mat? Secara asalnya. Tak ada. Tapi dengar saya baca sekarang. Saya baca da, ta, sa, qa. Secara asal saja, secara tabiat bacaan saya ni
Semua yang mendengar bacaan saya, dengar tak saya baca tu bunyinya panjang? Dengar tak bunyinya panjang pada bacaan yang saya baca sebentar tadi? Dengar ibu kan? Bila dengar bermakna secara aslinya, secara asalnya, itulah dia bacaan panjang. Cumanya bacaan panjang ini, ya, bacaan panjang ni, maaf tadi saya bersin. Alhamdulillah. Secara asasnya, bacaan panjang ini pula ada kategori panjang dia. Ada panjang dia yang paling pendek, 2 harakat. Ada panjang dia dibaca sederhana panjangnya sampai 4 harakat. Ada panjangnya dibaca paling panjang, 5 ataupun 6 harakat. Cuma secara asalnya bacaan itu dikira panjang, dikira mad adalah 2 harakat. Oleh kerana itu kita sebut ya itu mad asli. Kita ta tu mad asli. Cuma nanti kita akan ulang kaji, ada mad-mad yang namanya lain. Ada mad nama yang lain, mesti ada sebab. Kenapa dipanggil begitu? Dipanggil mad far'i, mad cabangan. Ni pokok ibu ayah dalam satu kejadian pokok yang paling asas dia punya batang pokok ke dahan dia yang paling asas. Apa yang mesti ada? Apa yang mesti ada dalam satu pokok, apa yang mesti ada pada pokok tu dulu? Yang mesti ada adalah asal pokok tu. Asal pokok itu, iaitu dia punya batang pokok tu, sebatang pokok. Kita tak kata sedahan pokok, kita kata sebatang pokok. Daripada batang pokok, sebatang pokok tu barulah keluar cabang-cabang dia. Cabang dia tu dipanggil fara'. Batang pokok tu dipanggil asal pokok tu. Cabang dipanggil fara'. Maka bacaan panjang yang cabang daripada mad asli ni dipanggil mad far'i. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Okey, di bawah kita ta tu mad asli. Bi wa qur. Ra mati sebelumnya baris depan. Ra dibaca apa ibu ayah? Boleh tulis. Ra dibaca macam mana? Pasal dah ramai ni, boleh tulislah. Siapa nak tulis boleh tulis. Ra dibaca macam mana? Tebal ibu Sofia, betul Putri Wahab, tebal, betul, tepat. Tebal. Tapi apakah istilah tebal dalam istilah ilmu tajwid ni ibu ayah? Apakah dia tebal untuk ra dalam istilah ilmu tajwid? Boleh kongsikan? Siapa-siapa tahu boleh kongsikan. Tak apa, kita ulang kaji balik. Tafkhim ibu Rafi'ah, betul. Tafkhim ibu ayah ya. Tafkhim. Tebal. Maka tebal kita guncungkan mulut kita. Ya. Tilka ayatul kitabi wa qur. Wa qur. Wa qur. Boleh ya. Wa qur. Okay. Qur. Ibu ayah. Pada Quran dengan pada ayatu. Dua-dua bunyinya Dua-dua ada hamzah, selepas hamzah huruf mad iaitu alif. Adakah Quran juga mad badal macam mana ayatu itu adalah mad badal? Adakah ianya sama ibu ayah? Sama ke? Jawapannya Pakcik Wahab, tak sama. Tak sama. Di mana ayatu asalnya bukan ayatu, asalnya ayatu. Oleh kerana asalnya hamzah, berlakulah mad badal, berlakulah tukar kat situ. Tetapi Qur'an memang asal bunyinya memang Qur'an. Di mana alif pada hamzah tu memang alif, bukan asalnya Qur'anin, bukan asalnya Qur'anin. Asalnya memang Qur'anin. Jadi di sini dia bukan mad badal, tapi kita panggil dia syibih mad badal. Ataupun boleh panggil mad syibih badal boleh, syibih mad badal boleh. Syibih, shin, baha, syibih. Apa makna syibih? Syibih maksudnya seperti.
Syibih maksudnya seperti mad badal. Dia bukan mad badal tapi seperti mad badal. Kenapa kita kena tahu pasal pasal ni buah ya. Kalau kita kata mad badal, kalau kita kata mad badal, badal maknanya ganti. Ganti dari apa? Kalimah Quran. Dia tak ganti mana-mana, memang asalnya kalimah Quran. Okay, tapi kalau kita tak tahu nama hukum syibih mad badal, sebut mad badal pun boleh. Tak salah, bacaannya sama. Kalau kita sebut syibih mad badal pun, kita baca Qur'an. Kalau kita sebut mad badal pun Qur'an. Cuma bezanya kita akan nampak satu orang tu sebenarnya dia faham ke tidak kalimah itu asalnya macam mana ataupun dia tak tahu. Okey. Jelas Ibu Ayah ya. Yang penting baca betul. Qur'an dibaca 2 harakat. Okey, saya nak tanya Ibu Ayah, siapa yang ulang kaji? Siapa yang kalimah Quran hukumnya syibih mad badal, siapa ulang kaji, komen ulang kaji. Siapa baru tahu namanya syibih mad badal, komen baru. Jangan malu Ibu Ayah, jangan segan. Saya nak minta kongsikan. Bu Sofia baru tahu, cantik masya-Allah Ibu ya. Pak Wahab ulang kaji masya-Allah. Bu Zanita pun baru masya-Allah Ibu. Okey bagus, ramai baru. Ramai baru masya-Allah ya. Ibu Siti Jumarah ulang kaji, Ibu Baria. Okey masya-Allah. Okey, Ibu Rufiah ulang kaji masya-Allah. Ibu ingat mak asli bukan mak asli Ibu. Dia adalah syibih mad badal. Tapi kalau kata mak asli pun boleh. Tapi lagi tepat. Macam contoh Ibu Sofia kata mak asli. Boleh. Boleh mak asli. Tapi lebih tepat, lebih kena pada nama hukumnya kita boleh kata syibih mad badal. Seperti mad badal. Jelas Ibu ya. Masya Allah. Okay. Qur'animmu. Nimmu. Okay. Tanwin bertemu mim. Hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Ibu Ayah ulang kaji. Apakah dia terjemah kepada idgham? Apa dia makna idgham? Terjemah idgham apa dia? Memasukkan. Bagus. Ibu Sofiah baca Wahab betul. Memasukkan. Maknanya bukan masuk saja tetapi memasukkan. Boleh ke dia masuk sendiri? Tak boleh. Orang yang bacalah kena masukkan. Pasal tu idgham memasukkan kerana yang membaca juga akan memasukkan. Kalau tulisan saja tapi yang orang yang membaca tidak memasukkan kepada huruf kedua, maka tak jadi. Pasal tu namanya idgham memasukkan. Jadi apa yang kita nak masukkan? Ibu-ibu ayah asalnya Qur'anin. Asalnya nin. Ada nun baris bawah dan nun mati. Asalnya Qur'anin, tulisannya kita nampak tanwin. Asalnya ada 2 nun, nun baris bawah dan nun mati selepasnya. Qur'anin. Jadi asal bunyinya nin. Nin bunyi nun. Sekarang ni Ibu Ayah, bunyi nun mati tu pada tanwin tu, bunyi nun mati asalnya, kita nak masukkan kepada huruf selepasnya. Iaitu huruf mim. Maka kita panggil idgham. Kita masukkan. Bersama kita masukkan tu bersama ada padanya gunnah, dengung. Masuk tu ada dengung sekali. Wa Qur'anim mubin. Nim. Okey, asalnya nin. Tengok mulut saya nin. Tapi bila masuk pada mim dia jadi rapat. Nim, nimmu, nimmu. Dia dah masuk dah. Bunyi nun tu dah masuk pada mim dan mim itu didengungkan 2 harakat. Qur'animmu, nimmu. Okey. Nimmu nama hukumnya idgham memasukkan huruf pertama pada huruf kedua ma'a bersama dengan al-ghunnah, bersama dengan dengung. Okey. Mubin, mubin. Ibu ayah tengok saya baca mubinin. Kalau kita tak waqafkan mubinin, apa hukum pada bi ketika mana kita tak waqafkan? Kita wasal, kita sambung bacaannya. Apa nama hukumnya pada bi itu Ibu Ayah? Mat asli Kak Fazlin, Ibu Sofia mat asli. Betul.
Hukumnya adalah mad asli. Tanda pada tulisan ibu ayah, tanda pada tulisan itu adalah mad asli. Ketika kita wakafkan, apa tanda pada tulisannya? Apakah tanda pada tulisan? Tanda pada tulisan adalah huruf mad itu mati tapi tak ada tanda mati atas dia. Tak ada tanda sukun. Ini tanda pada tulisan dalam Mu'jam Osmani yang kita baca, ya. Dia mati, dia sukun tapi tak ada tanda sukun diletakkan atas dia. Jelas ibu ayah, ya. Okay. Cuma kalau kita baca sambung, baca wasal, apa pula hukumnya? Kalau kita baca waqaf, apa pula hukumnya? Kita nak waqafkan. Hukumnya akan jadi apa? Pada bin, mad, arid, lis sukun. Betul, Kak Fazlin, Ibu Sofia, Ibu Zanita, betul. Mad, arid, lis sukun. Mad bacaan panjang. Arid maksudnya yang mendatang, yang baru datang. Li kerana sukun. Apa yang sukun? Okey. Asalnya nun tu ada baris tak ibu ayah? Nin, mubinin. Ada tak harakat ataupun baris pada nun? Ada baris. Dia ada baris, dia ada harakat. Tapi ketika mana waqaf, apa jadi pada harakat nun? Apa jadi pada nun? Dia jadi harakat apa sekarang? Baris apa? Ketika mana dia sukun? Ketika mana dia waqaf, dia jadi sukun, betul. Ketika mana dia waqaf, maka nun tu jadi sukun. Ketika mana waqaf, nun tu jadi sukun, ketika itulah datangnya bacaan panjang yang boleh baca 2 harakat ataupun 4 harakat membawa ke 6 harakat. Ketika itu barulah datang hukum baca sampai wa Qur'anin mubin, 4 harakat, ataupun mubin 6 harakat. Kalau kita baca sambung, tak boleh baca wa Qur'anin mubin rubama, tak boleh. Baca 2 harakat saja kalau kita sambung, kalau kita wasal. Maka hukumnya mad bacaan panjang, arid yang baru datang. Li kerana sukun. Macam mana boleh jadi sukun? Kerana kita waqafkan bacaan pada huruf nun. Maka nun tu asalnya berbaris, sekarang dah jadi sukun. Datanglah bacaan panjang 3 wajah. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat dan juga boleh baca 6 harakat. Jelas tak ibu ayah semua? Dapat tak hasil perbincangan malam ni? Dapat tak? Jelas. Okey, saya minta salah seorang ibu ayah malam ni minta tolong bukakan balik hukum tajwid secara ringkas daripada awal sampai habis ayat pertama. Boleh unmute. Siapa nak buat boleh unmute, insya-Allah. Cuba. Siapa nak buat ibu ayah boleh terus unmute. Ada tak saya tunggu? Kalau tak kita habis awal ni. Kita nak ada masa sikit lagi ni. Kita nak gunakan. Siapa nak try balik? Tak ada? Okey, Ibu Sofia dari Pahang, masya-Allah. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ibu cuba Ustaz masuk lewat tadi. Tak apa Ibu, tak apa, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Daripada alif lam ra, lam itu mad lazim. Okey. Ra itu 2 harakat saja. Okey. Jadi Ibu kalau alif lam ra total baca berapa harakat Ibu ke semua alif lam ra? Lam 6 harakat, ra 2 harakat, 8. Alif? Alif tak ada. Alif tu Ibu tadi Ibu tinggal kan? Kita kira 2. Alif tu kira 2. Okey. Lam 6, ra 2. 10 harakat semua. Okey. Okey, teruskan Ibu. Okey, tilka ayat dekat ayati mad badal. Mad badal. Asalnya apa Ibu? Asalnya? Ayatu. Okey, betul. Ya. Ya, mad asli. Okey. Ayatul kita al di situ adalah alif lam qamariyah. Okey. Kitab
kitabi, di situ mad asli. Okey. Wa qaf, ra mati sebelumnya, baris di hadapan, tebal bacaannya. Wa Tebal, dibaca dalam bahasa Arabnya dipanggil apa Ibu bahasa Arabnya? tafhim. Tafkhim, betul. Okay. Ni Quran itu sibih badal. Shibih, sini shibih. Oh, shibih badal. Shibih mad badal. Okay. Shibih mad badal. Kenapa shibih Bu? Kenapa bukan mad badal? Kenapa shibih ya? Sebab dia seakan-akan mad badal, tapi memang asalnya begitu ejaan dia. Memang asalnya alif tu memang asal, bukan tukar daripada hamzah. Betul Ibu, teruskan Ibu. Okay. Quranim bin nun, tanwin di bawah itu bertemu dengan mim, dia masuk terus jadi idgham ma'al gunnah dengan dua harakat. Teruskan Ibu. Dan di akhir sekali bila kita waqaf, dia menjadi mad arid disukun. Okay. Kalau qaf, kemudian tapi kalau bacaan wasal dia jadi mad asli. Okey Ibu, terima kasih banyak Ibu, Masya Allah. Okay. Jadi ibu-ibu semua malam ni kita punya tahsin Al-Quran, dapat ulang kaji tak semua? Dapat tak refresh balik kefahaman tajwid? Ibu ayah semua dapat? Dapat ulang kaji, mungkin ada yang baru belajar, dapat ilmu baru. Tahniah, syukur pada Allah Ta'ala ibu ayah ya. Jadi ibu ayah jangan bimbang, kalau tahsin Al-Quran macam ni saya tak minta pun ibu ayah baca. Kita bincang tajwid saja. InsyaAllah ibu ayah ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu